Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada bahagian ini saya akan menjelaskan apa itu proses-proses tektonik. Proses-proses tektonik ini terjadi kerana adanya tenaga endogen di dalam bumi, dan proses-proses tektonik ini telah diklasifikasikan ataupun telah ditakrifkan sebagai tektonisme, iaitu berasal daripada arus perolakan pada lapisan atmosfera, dan arus perolakan di dalam mantle ini menyebabkan pergerakan plate-plate itu secara pertembungan dan bergerak mengheret antara satu sama lain, dan tenaga di teras akan menggerakkan mantle plate sehingga menyebabkan tenaga dalaman itu menghasilkan kitaran batuan. Dan plate tektonik ini juga bergerak secara pertembungan, secara perselisihan dan secara pencapahan yang telah menghasilkan 3 jenis sempadan plate. Antara 3 jenis sempadan plate tersebut adalah divergent, convergent dan transform. Seterusnya ialah jenis-jenis batuan. Terdapat 3 jenis batuan, iaitu batuan sedimen, batuan igneous dan yang ketiga ialah batuan metamorfik. Batuan igneous terbentuk daripada proses luluh hawa dan juga hakisan. Contohnya seperti kelikir dan juga pasir. Manakala batuan igneous pula terbentuk daripada proses pencairan, penyejukan dan juga pemejalan. Contohnya seperti basalt dan granit. Manakala batuan metamorfik ini terbentuk melalui haba, tekanan dan juga aktiviti kimia. Ia terbentuk daripada batuan yang sedia ada. Contohnya seperti batu kapur, iaitu enapan kepada marma. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan batuan enapan dan proses-proses pembentukan batuan tersebut. Batuan enapan terbentuk daripada pemendapan bahan-bahan hakisan, tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah mati di bawah permukaan air seperti di dasar sungai, tasik dan dasar lautan untuk jangka masa yang panjang. Bahan-bahan yang telah mati itu dibawa ke laut oleh sungai dan dienapkan secara berlapis di dasar lautan. Pemendapan berlaku di bawah suhu dan tekanan yang tinggi, dan batuan ini tidak berhablur dan sering mengandungi fosil. Setiap lapisan batuan enapan dibezakan berdasarkan ketebalan, kekerasan, kandungan warna dan tekstur batuan tersebut. Contoh batuan enapan ialah batu kapur, shoal, batu pasir dan konglomerat. Batuan enapan dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu batuan enapan mekanika, batuan enapan kimia dan batuan enapan organik. Jenis batuan enapan yang pertama ialah batuan enapan mekanika. Batuan enapan mekanika atau dikenali juga sebagai batuan enapan plastik terjadi melalui proses pemadapan dan penyiminan serpihan batuan. Bahan-bahan enapan seperti pasir, kelikir, kelodak dan lempung akan menjadi mampat apabila tekanan dikenakan dari atas. Apabila bahan-bahan batuan daripada batuan lain terkumpul, proses penyiminan akan berlaku lalu membentuk batuan enapan mekanika. Batuan enapan mekanika yang paling banyak ialah batu pasir yang biasanya terjadi hasil penyiminan pasir dan ada kalanya terbentuk hasil dari penyiminan serpihan batu kuarza. Susunan, kandungan dan warna batuan enapan ini adalah berbeza mengikut jenis batuan. Batu pasir yang lebih besar dikenali sebagai granit. Apabila batu-batu kelikir bergabung dengan kukuhnya akan membentuk batuan yang lebih besar, batuan besar yang berbentuk bulat atau dikenali juga sebagai konglomerat. Sekiranya batuan yang terbentuk bersegi, batuan tersebut dinamakan breccia. Batuan enapan yang lebih halus akan menjadi tanah liat yang banyak digunakan untuk membuat bata, shield atau batu lodak. Namun begitu, pasir dan batu kelikir mungkin terdapat juga dalam bentuk yang tidak berpadu. Baiklah, jenis batuan enapan yang kedua ialah batuan enapan organik. Batuan enapan ini berasal daripada sisa-sisa hidupan seperti cengkerang haiwan dan terumbu karang yang hidup berjuta tahun yang lampau. Contohnya, organisma seperti karang dan kerang yang telah reput dagingnya akan meninggalkan kulit-kulit yang keras. Sisa-sisa bahan ini akan termendap dan kemudiannya mengalami proses pemadatan dan perekatan. Kebanyakan batuan yang terbentuk melalui proses pemadatan dan perekatan terdiri daripada jenis kalkiria, antaranya termasuklah batu kapur dan kapur. Batu yang mengandungi karbon juga terjadi secara organik, dan batuan ini terjadi daripada pemendapan tumbuh-tumbuhan yang telah reput seperti yang terdapat di kawasan paya dan hutan. Batuan di atas akan memberikan tekanan kepada tinggalan tumbuh-tumbuhan itu dan memampatkannya menjadi jisim karbon yang padat. Akhirnya, tinggalan ini akan menjadi gambut
atau lignit atau arang batu yang sangat tinggi nilainya dari segi ekonomi. Batuan enapan yang seterusnya ialah batuan enapan kimia. Batuan enapan jenis ini berasal daripada bahan mineral yang dilarutkan oleh air semasa proses penguraian dan pemecahan batuan. Natrium klorid atau garam batu terbentuk daripada proses sejatan lautan yang cetek atau tasik garam. Contohnya, proses penyejatan yang berlaku di laut mati akan menghasilkan garam batu disebabkan oleh airnya yang sangat masin. Stalaktit dan stalagmit di dalam gua batu kapur merupakan contoh batuan enapan yang terbentuk secara kimia. Seterusnya adalah proses pembentukan batuan. Bagi batuan igneous, batuan igneous terjadi akibat daripada penyejukan dan pembekuan magma dari dalam kerak bumi. Suhu magma yang tinggi dalam 700 darjah Celsius hingga 1200 darjah Celsius dalam kerak bumi menyebabkan batuan sentiasa dalam tekanan yang tinggi. Maka terhasillah granit, gabbro, diorit, basalt dan lain-lain lagi. Batuan igneous juga terdiri daripada dua jenis, iaitu batuan igneous plutonik atau rejahan dan batu gunung berapi atau terbosan. Bagi batuan igneous plutonik atau rejahan, batu ini adalah batu igneous yang terjadi di bahagian bawah kerak bumi. Penyejukan dan pembekuan cecair ini berlaku secara perlahan-lahan. Oleh kerana itu, terjadilah hablu-hablu kasar yang mudah dikenal. Batu jala dalam ini juga umpama granit, diorit dan gabbro terdedah di permukaan bumi akibat daripada proses gondolan dan juga hakisan. Yang kedua adalah batu gunung berapi atau terbosan. Batu gunung berapi adalah batu cecair yang telah melimpah keluar dari gunung berapi sebagai lava. Lava ini akan membeku dengan cepat di permukaan bumi dan hablu yang dihasilkannya berbentuk halus. Batu gunung berapi atau batu jala luar yang biasa terdapat ialah basalt. Batu basalt ini menghasilkan hanyutan lava, letupan lava dan dataran tinggi lava. Sesetengah batu basalt membeku dengan cara yang luar biasa dan menghasilkan menara-menara batu. Sebahagian daripada lava cecair itu juga mungkin mengalir keluar melalui rekahan-rekahan. Jadi lava cair itu kemudiannya membeku dan membentuk daik yang tegak dan sil yang datar. Kemudian adalah batuan metamorfosis. Tekanan dan haba yang sangat tinggi akan menyebabkan semua batu-batuan, baik batuan igneous maupun batuan enapan, akan bertukar menjadi batuan metamorfosis. Sifat-sifat asal batuan tersebut mungkin berubah oleh kuasa-kuasa tersebut di atas tadi, terutamanya apabila pergerakan bumi yang sangat kuat berlaku. Dengan cara ini, tanah lempung akan berubah menjadi batu loh, batu kapur menjadi batu marmar, batu pasir menjadi kuartsit, batu granit menjadi gneis, shell menjadi schist, arang batu menjadi grafit dan grafit akan menjadi belian. Jadi batuan metamorfosis ialah batuan yang mengalami perubahan fizikal dan kimia akibat daripada haba dan tekanan yang sangat tinggi. Perubahan fizikal dan kimia yang dimaksudkan ialah perubahan dari segi tekstur, struktur dan juga komposisi mineral batuan. Suhu yang diperlukan untuk berlakunya proses metamorfosis ini ialah antara 100 darjah Celsius hinggalah 800 darjah Celsius. Pada suhu ini, batuan masih lagi berkeadaan lembut dan dalam keadaan yang lembut ini, batuan boleh berubah dari segi susunan mineralnya. Hablu dalam mineral pula boleh berubah dari segi saiz dan bentuknya. Komposisi batuan juga boleh berubah akibat daripada tindak balas kimia. Tekanan yang kuat mungkin menghimpit hablu menjadi rata atau panjang. Apabila magma panas mengalir keluar ke permukaan muka bumi ataupun memasuki celah-celah rekahan, batuan kerak bumi yang disentuhnya akan berubah menjadi metamorfosis. Proses ini dikenali sebagai metamorfisme terma. Kesimpulannya, plat tektonik bergerak melalui tiga cara, iaitu pertemuan, pencapahan dan juga penselisihan. Dan pergerakan plat tektonik ini akan menghasilkan kitaran batuan dan menghasilkan pelbagai jenis batuan. Antara jenis batuan yang terhasil daripada kitaran ini adalah batuan igneous, batuan metamorfosis dan batuan enapan. Bagi batuan igneous, ia merangkumi batu granit dan batuan basalt. Dan batu enapan pula merangkumi batu pasir, batu shell dan arang batu. Manakala batu kuartsit atau batuan marmar dalam golongan batu metamorfosis. Jadi setiap jenis batuan ini sangat penting kerana ia merupakan sumber alam bagi manusia dan boleh menjadi sumber pendapatan bagi sesebuah negara.